Bismillahirrahmanirrahim. Temu kembali dalam podcast Datuk Zaid Ibrahim. Seperti biasa, saya Syabuddin dengan Datuk Zaid akan bicara tentang isu-isu semasa dalam politik kebelakang yang berlaku di negara kita kebelakang ini. Tok, sekarang ni kita dah 9 hari bulan 11, bulan November tahun 2024. Dan tidak lama lagi Kerajaan Madani ini akan menyambut ulang tahun yang kedua. Dan bila saya baca berita 2-3 hari lepas, tahun ni pun dia akan sambut ulang tahun yang kedua. Kali ini sambutannya dia akan adakan di KLCC selama 3 hari, 22 sampai 24 November. Tahun lepas dia buat di Bukit Jalil. Maknanya Kerajaan Madani ni macam dia tiap tahun ada sambutan itu. Maknanya kalau tahun pertama ada sambutan, tahun kedua ada, saya rasa tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima pun ada sambutan juga ni. Ya. Jadi apa Datuk punya komen awal lah? Yalah. Saya tahniah lah. Tahniah kepada Madani lah dapat berjaya menyambut kejayaan mereka besar-besaran di KLCC din. KLCC ni bukan murah din. Ya, mahal. Ini tapi mungkin kerajaan bayar kot din. Takkan free. Yalah, kerajaan bayar lah, bukan parti bayar. Kerajaan bayar lah ni. Kan? Kerajaan bayar lah. Sebab ini jadi di Malaysia ni itu masalah din. Kita tak tahu yang mana parti, yang mana kerajaan. Ya. Ini yang susah kita nak membanteras rasuah. Sebab kita kadang-kadang kita kata ini kerajaan punya, tapi parti yang gunakan. Kan? Kewangan kerajaan, parti yang gunakan. Kemudahan kerajaan, orang parti gunakan. Pada saya ini tak salah satu punca kita tak dapat membanteras penyalahgunaan kuasa dan rasuah sebab kita tidak ada garis yang biar rakyat faham. Ada beza parti dan kerajaan. Dalam semua negara demokrasi ini dia ada beza. Jadi tapi walau bagaimanapun tahniah lah dapat buat pesta kejayaan Madani. Tapi Dan ceritalah sikit kejayaan apa agaknya yang Madani nak pamerkan agak-agak. Saya tanya Datuk ni apa kejayaan. Tak apalah. Saya tanya Dan dulu. Agak-agaknya apa yang akan dipertengahkan sebagai kejayaan? Saya rasa seperti mana yang tahun lepas lah, dia akan pamerkan lah apa kejayaan-kejayaan dia. Antaranya ialah bantuan-bantuan yang dia dah laksanakan apa semua sekali lah. Cumanya tu saya agak bantuan kepada rakyat. Bantuan kepada rakyat, agak program-program dia, bantuan saya termasuklah pelaburan masuk, itu semua yang antara kejayaan yang digambarkan, itulah kejayaan mana. Tapi yang saya nak tertarik ini bila disambut ulang tahun 2 tahun berturut tu dia diadakan satu pesta besar-besaran, sedangkan Perdana Menteri dia kata dia nak berjimat kerajaan ni sampai dia sini tak ambil gaji. Tapi bila buat pesta ni dah macam ada kontra sikit tu. Kontradik sikit lah kan. Ya. Dia kontradiksi ni biasalah dalam Madani, dalam kerajaan ni. Dia cakap lain, dia buat lain lah. Saya rasa dia buat. Saya pun hairan lah apa pasal nak buat besar-besaran begini. Banyak benda dah diulang selalu dalam TV, dalam radio, dalam rakyat pun dah tahu sebenarnya. PMO punya itu keterangan, kempen. Berita pun semua dah keluar. Jadi saya tak tahu lah apa lagi yang nak dipamerkan. Walau bagaimanapun pada saya lah tak banyak benda yang boleh ditonjol sebagai kejayaan. Misalnya kita selalu dengar kita ada satu portfolio di kerajaan sekarang. Portfolionya nama reform, institutional reform. Kan? Pembaruan institusi. Reformasi dalam institusi kerajaan yang dijanjikan. Tapi sampai hari ini saya tak tahu apa yang reform berlaku. Yang saya tahunya macam dulu juga. Hakim-hakim ni katanya dilantik, saya pun tak tahu proses mana. Saya dah perlu terangkan hari tu tentang cara pelantikan hakim-hakim di peringkat atasan, bagaimana patut dilakukan. Tapi saya tak nampak ini berlaku. Dan tak lama lagi seorang peguam negara akan dilantik. Kan?
Dan kita tak tahulah siapa yang akan dilantik, apa ciri-ciri yang akan dipilih, siapa. Jadi macam dulu jugalah. Tak berubah, tak banyak berubah. Tak ada lah. Tak berubah. Jadi saya tak tahulah apa institutional reform yang nak digambarkan. Ya. Jadi Selain daripada itu tu selain daripada pesta meraihkan ulang tahun 2 tahun dah buat ni, kita di bawah Madani saya rasa banyak pesta juga, pesta meraihkan tarikh Anwar akan pecat, tarikh parti PKR tubuh, semua diraihkan balik lah, tarikh reformasi. Jadi yalah, macam pesta-pestaan lah kerajaan. Ya, lepas kalau kerajaan bayar apa salah ya. Jadi inilah mempromosikan personality politik parti dengan duit kerajaan. Pada saya ni tak kena lah. Tak kena lah. Sebab itu kita guna duit rakyat untuk promosi kita sendiri. Itu yang dijanji sebelum ni, pisah antara dulu dengan kita lah kan? Kita pastikan. Ingat tak dulu dia lah, janji kita akan berikan peruntukan politik yang cukup, political funding kepada parti-parti politik, kepada orang politik, supaya dia tidak terjerumus dalam penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Tapi hari ni pun tak ada lah political funding law, tak ada. Malah peruntukan nak bagi ke pembangkang pun tak selesai. Pun tak bagi. Itu pun tak boleh. Jadi bila duit tak cukup dia macam-macam lah. Misalnya hari ni saya baca dalam Malaysia Kini kan, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, saya tak tahulah daripada negeri mana, dilaporkan ambil rasuah. Tapi whistleblower, orang yang mendedahkan perkara itu, telah pun pergi kepada MACC untuk mendapat perlindungan sebagai saksi. Tapi kita tak tahulah sama ada MACC akan bertindak atau tidak. Tapi ini berartinya benda ni, rasuah dan penyalahgunaan kuasa ni masih berlaku dan tak ada bezanya daripada zaman dulu. Dan kali ini nampaknya lagi ramai. Lagi ramai. Itu ni macam berapa? 8 saya baca. Saya baca tadilah beberapa video telah pun keluar. Ada video kan? Yeah. Dan macam dia melakukan rasuah tu macam ada geng berjemaah. Jadi kalau beginilah nasib negara kita, susah lah dia. Susah. Tidak ada kejayaan dalam isu rasuah sendiri. Jadi kerajaan mana yang terlibat tu kita tak tahu. Tapi kalau mana-mana berlaku satu kerajaan tu, maknanya memang orang kata teruk lah benda ni, sampai sebab 8 adun terlibat kan. Saya tak tahulah 8 ke berapa, tapi saya dengar kata dalam recording tu beramai. Beberapa. Jadi kerajaan mana tu? Ada maklumat ke? Tak ada lah. Kalau saya ada maklumat, saya dah kerja dengan MACC lah sekarang. Saya baca je apa yang dikatakan dalam video, dalam portal. Tapi ringkas cerita, ini perkembangan yang tidak sihat. Di mana kita Madani baru nak umum kejayaan 2 tahun, ini skandal berlaku. Kan? Tapi saya harap MACC siasat lah. Kita yakin dengan MACC ni kan. MACC mesti tegas. Dan dia akan cuba membantras rasuah. Dan kita harap-harapnya benda ni selesai lah. Tapi macam saya kata dulu lah, kalaulah negara kita ni lebih terbuka lah, kita banyak benda dalam negara kita ni sulit. Itu yang susah. Proceeding kerajaan sulit, proceeding itu sulit, kontrak kerajaan sulit, semua sulit. Jadi susah nak rakyat nak tahu apa benar yang berlaku. Jadi selagi kerajaan tak buat perubahan dalam tata kelola. Apa tata kelola ni? Kamu gelak. Aku pun tak tahu sangat pakar bahasa baku. Tata kelola ni tak tahu, peraturan lebih kurang macam tu lah. Tata kelola ekonomi ikut peraturan, ikut itu lah, lebih kurang lah. Tapi dah jadi joke sekarang tata kelola, dia orang dah sebut dah tata ke laut pula. Jadi tata kelola ke mana? Peraturan governance mana? Transparansi, ketelusan di mana?
Dan adu-adu ni wakil rakyat ni contohnya tu kalau betul lah laporan ini kan, mereka beberapa orang mengambil rasuah dan ambil duit kononnya kan. Maknanya dalam sejak hampir 2 tahun Perdana Menteri isytihar memerangi rasuah, tapi nampaknya orang tak takut nak ambil rasuah tu. Ya, dia orang kerajaan. Jadi kerajaan dia yang takut ni pembangkang. Kerajaan dia boleh jadi tak takut. Sebab saya kata begitu, sebabnya selalunya ada pernah kita dengar orang kerajaan ditangkap. Ada pernah kita dengar pegawai orang politik kerajaan disiasat. Ya, kes-kes serius. Ada dengar lah, tapi senyap lah. Contohnya yang dulu lantik jadi menteri, lepas tu ada dengar lah. Dengar ada lah, tapi tak ada apa-apa lah. Tak ada apa, tapi lepas tu ditukar jadi menteri, senyap lah. Jadi, itu adalah kita dengar. Jadi ini masalahnya, kita tak tahu sebenarnya what is happening. We do not know what is happening. Jadi tapi tak apalah, kalau Madani nak buat pesta, buatlah. Teruskanlah pesta, macam-macam pesta lagi tu. Lagi satu lagi tu pesta. Bila mula-mula pesta ni dia? Pesta ni dia tahun lepas, tahun ni dia buat 22 hingga 24 di KLCC tu. KLCC. Jadi KLCC kita kena pergilah dia. KLCC ni kalau kira tempat tu tempat mahakaya tu. Golongan mahakaya. Tak apa, saya suka KLCC ni. Mahakaya. Saya pun lama tak pergi tu. Lama dah saya, tapi saya lebih suka TRX. TRX saya pun tak pernah pergi lagi. Belum sampai pergi. Saya lebih suka TRX lah. TRX ni dia punya restoran dia lebih canggih. Mahal lah, tapi sedap. Saya dengar ada kedai tu jual minuman pun sampai beratus harga dia. Burger dia satu dah RM40. Itu yang saya seronok tu. Burger RM40-50. Saya sukalah. T15 lah ni, T15. Saya tak tahulah T ke A ke, tapi saya suka burger. Tapi kalau terpaksa bayarlah dia. Tapi burger ni tak apa sihat tu, sekali boleh lah tu. Alah, dia jangan dengar itu. Kalau orang yang paling sihat dalam dunia ni Donald Trump. Donald Trump 78 dah tua. Lawan dia menang. Donald Trump air sejuk dia tak minum. Dia minum Coke. Minum Coke yang banyak gula tu dia minum. Ya, dia minum Coke. Dan dia makan burger. Dia makan benda-benda yang goreng yang berbahaya-bahaya. Tapi dia sihat lah. Tapi dia lawan semua orang, dia menang. Tapi orang kata dia hanya menang lawan perempuan tu. Dia tak menang lawan dah. Dia ni kagum. Saya kagum dengan dia ni. Saya kagum. Saya pun suka karakter dia. Saya suka karakter dia. Tapi kalau awak dia bimbang nak makan burger, fikirkan Donald Trump. Dia burger dia setiap hari dia mesti makan. Dia juga dengan Coke Burger dia tu bukan burger yang burger yang lemak-lemak. Dan dia minum Coke. Berapa botol sehari saya tak tahu. Tapi air pun dia tak minum. Tak minum air sejuk Dia tak minum air sejuk. Tapi dia bagus je Donald Trump ni. Dia beer ke wine ke dia tak minum. Dia tak minum lah. Benda keras. Dia macam orang Islam lah. Dia tak minum. Tapi Coke. Okey deh, kita tukar. Kita berlayar kepada Amerika. Buat apa? Isu lain tak ada ke? Ada lagi isu yang Datuk, selain daripada kita nak ucap tahniah kepada Madani ni, satu juga saya Datuk juga perlu ucapkan tahniah kepada bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar. Bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar itu Faras Wafa Salvador. Salvador. Yang itu baru ni diumumkan sebagai antara pemenang 100 usahawan paling berpengaruh di negara ini. Hebat tak dia? Usahawan yang berpengaruh di negara ini. Saya tak tahu siapa yang anjurkan tu sebab dia punya berita tu tak keluar detail, tapi penganugerahan tu disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof. Maknanya ni anugerah kerajaan lah ni. Saya tak tahu, bukan kerajaan, mungkin adalah badan-badan swasta, tapi yang hadir tu Timbalan. Dia tak tahu siapa sponsor lah. Tak tahulah. Tapi Timbalan Perdana Menteri buat anugerah ni. Ini mustahak. Mustahak mana besar lah anugerah tu. Besar anugerah.
Mana hebat lah dia ni tu. Ya, ini zaman Madani ni maknanya orang muda macam Salvador yang baru 2-3 hari buat bisnes. Dan baru belum sampai 2 tahun Anwar jadi Perdana Menteri, dia sudah mendapat anugerah pengaruh. Businessman yang ini lebih kuat daripada Mahathir ni. Mahathir pun lambat juga nak timbulkan Daim dan sebagainya. Lambat. Tapi nampaknya trend yang lama dia berulang lah agak. Berulang kembali. Apa kita panggil? Crony capitalism. Tak tahulah. Orang kata lah. Orang kata ini perbualan orang lah. Orang saya dengar banyak jadi, orang begitulah. Jadi tapi kita ucap tahniah lah kepada Salvador. Kerana bukan senang. Saya kalau umur macam tu dah dapat pengaruh, saya memang gembira lah. Lagi apa dia? Sampaian yang menarik lah. Lagi satu tu satu juga yang boleh tak kita cakap pasal Sabah ni? Sabah ni bagus juga. Saya nak sebut. Sabah ni saya nampak ada macam konflik sikit lah tu antara tiga dia. Dia ada 3 kumpulan. Satu GRS, satu PS, satu lagi BN. Sekarang ni nampaknya PS dengan BN kata dia nak kerjasama dengan PS. Tapi dia tak BN nak kerjasama dengan PS. PS. Seperti di pusat lah. Di pusat. Oh, jadi dia nak rangkaian federal ni juga di bawah Sabah. Di Sabah. Tapi dia tak sebut nak bersama dengan GRS yang memerintah kerajaan negeri sekarang. Oh, dia tak sebut. Dia jadi dia nak berpakat dengan siapa? Sekarang ni belum jelas sebab GRS pun macam dia belum dia cuma kata dia boleh bekerjasama dengan sesiapa yang sesuai dengan dia. Tapi dia tak sebut mana. Tapi kalau kita lihat trend Anwar pergi kerap kali ke Sabah program-program kerajaan negeri, Anwar nak bawa 3 ni sekali. BN, PS, BN, GRS ni bergabung sekali. Oh, semualah. Bergabung sekali. Tapi nampaknya antara GRS dengan BN ni macam ada konflik sikit lah. Macam dia tak boleh ngam lah tu. Oh, tak boleh ngam lah. Macam tak boleh ngam. Jadi saya rasa PRN akan... Apa kata Bong? Ada bunyi suara Bong? Tak ada? Bong ni UMNO. Dia nampaknya bersama-sama PS lah. PS. Dia sebut PS lah. Tapi dengan GRS dia tak sebut. Oh. Tak sebut. Itu yang jadi konflik. Saya ada kawan juga di Sabah tu. Datuk Marsidi. Oh, Marsidi. Dia tu... masa GRS dia. Oh, dia GRS. Dia tu baik orangnya. Bagus, banyak pengaruh. Tapi dia tidak bersama-sama dengan dia Sesu Agong kalau tak silap saya GRS. Dia memang a good man lah. Tapi saya tak tahulah dia sebelah mana. Dia sebelah Hajiji GRS. Oh, dia sebelah Hajiji lah. Oh. Pilihan raya ni bila Din? Dia selewat-lewatnya tahun depan lah, bulan Ogos ke. Oh, dah tak lama lah. Jadi dijangkanya sebelum pertengahan tahun depan lah. Oh, lagi ni dekat ni. Seronok lah ni. Seronok. So kita kena pergi Sabah lah. Sabah. Tiket lah tu. Tiket mahal. Tiket mahal Sabah. Ya, Sabah mahal. Tapi satu lagi saya nak tanya, apa jadi dengan parti-parti macam Warisan? Saya tak dengar lah cerita sekarang. Warisan macam mana dia? Warisan setakat ni dia macam nak bergerak sendiri lah. Adalah dengan parti-parti kecil lain lah. Dia macam solo. Macam solo lah. Macam solo. Oh, Warisan tu. Jadi sekarang ni macam saya faham lah, Datuk Seri Anwar dia nak ialah PS, BN dengan GRS ni bergabung, tepikan GRS ni. Warisan. Oh, lawan Warisan. Tapi kalau konflik ni berlaku, saya tak tahu, tak mustahil nanti juga GRS ni mungkin dengan Warisan. Tak tahulah macam mana akhirnya kalau persefahaman tu gagal dicapai kan. Tak mustahil benda tu akan berlaku. Bagaimana dengan parti zaman dulu ni? Yang parti yang kuat di sana ialah PBS. Apa jadi dengan PBS? PBS kan sebahagian daripada GRS. Sebahagian daripada GRS. Ya, gabungan parti. Dia parti-parti kecil banyaklah. Star apa semua masuk dalam. Ya, itu Star ni kalau dulu kecil lah. Kecil. PBS dulu. Ya. PBS dulu besar, tapi yang PRN lepas dia pun dia menang sikit kursi, tak banyak lah. Tak banyak. Dia banyak. Dia dah selepas Pairin tu dia dah jadi kurang lah dia. Bukan parti yang kuat lagi lah dia. Sebab Sabah ni politik dia selalu bertukar-tukar tu. Dia tak macam Semenanjung pun dah mulalah meniru trend itu kan. Tukar semua kan. So parti-parti yang lama ni orang dah mula ketepikan semua. So, Sabah dah lama. Okey, lepas Sabah pilihan raya Johor macam mana? Saya tertarik dengan Johor ni. Dia sebabnya ada juga macam
timbalan Presiden UMNO kata, ataupun Presiden UMNO kata macam marah-marah kepada Amanah. Ya. Amanah nak bertanding 20 kursi ni. Ya. Yang Amanah nak bertanding 20 kursi ni apa pasal? Lagipun kursi mana dia nak bertanding? Dia rasa dia boleh lah tu. Kalau saya Kursi Cina lah. Kan dia rapat dengan DAP. tu Amanah ni, kalau dia selagi dia berada di bawah PS, dia tak usah mimpi nak bertanding 20 kursi ni. Kalau dia bertanding 20 kursi, dia keluar PS lah. Kalau selagi dia bawah PS, tak boleh. Sebab UMNO daripada 56 kursi, UMNO menang 40. Kursi-kursi Melayu UMNO menang. So DAP ada menang 13. So lain tu PN ada menang, PKR ada menang, saya tengok berapa lebih tu PKR dengan PN lah. So kalau Amanah yang tapi dia saya rasa saya punya lonjakan lah, pemikiran lah. Katalah Amanah kata okey, saya lawan 20, DAP support me, boleh tak? PS benarkan ke? PS benarkan ke? PS benar tak benar pun peduli apa. Dia kata kita boleh berkongsi kuasa, tapi pilihan raya. Misalnya lah. Maknanya Datuk, Amanah bertanding 20 dengan sokongan penuh. Tok yang bercakap DAP. Yang bercakap yang nak 20 kursi ni Amanah Johor. Tapi adakah Datuk fikir Abang Mat berani tu? Abang Mat ni tu kenal Abang Mat kan? Abang Mat. Abang Mat Sabu. Abang Mat ialah Abang Mat kena ambil kira juga. Abang Mat angka ubi. Itu saya risau. Saya paling risau Abang Mat ni tu. Abang Mat ni. Abang Mat overrule lah maksudnya. Tapi saya rasa dia lah, kalau DAP sokong, tak mustahil tak kuat Amanah ni. Ya, tapi pasal dia bawah-bawah PS, dia nak, sebab UMNO dah tentu bertanding. Kalau Amanah bertanding, mana dia tahu yang DAP akan sokong UMNO ni? Mana dia tahu? Tak. Maksudnya DAP dia dah menang 13 kursi, dia akan pegang tu lah. Yang 40 kursi UMNO menang, dah tentulah UMNO bertanding kursi tu, dia akan tetap mempertahankan kursinya. Maknanya kalau Amanah menang 1 kursi, maknanya kalau Amanah nak bertanding 20, tentulah kursi-kursi UMNO yang dia nak bertanding. Memanglah. Tak apalah. Tapi itu persoalan. Kalau DAP ke sokong Amanah, goyang UMNO. Pak Syekh kita setuju ke? Pak Syekh kita. Pak Syekh PKR. Pak Syekh PKR dia, tapi dia dengan Zahid antara cikgu dengan anak murid. Pula dah. Tidak berkuku dan ruas. Apa? Tidak bertemu buku dengan ruas lah. Tak bertemu buku dengan ruas. Jadi kaitan ni susah. Tapi namanya Johor ni agaknya UMNO lagi lah. Nampaknya UMNO akan bertanding banyak kursi lah. UMNO akan bertanding banyak kursi lah. Sekurang-kurangnya yang 40 tu dah tentu dia akan bertanding. Yang dia dah menang tu. Tapi wallahualam dia boleh menang ke tidak, wallahualam. Sebab dulu dia menang dengan pengaruh Datuk Najib. Hari ini wallahualam. Satu akhir sekali lah saya nak tanya dia. Dia ni orang Perak, orang Teluk Intan. Isteri pun Teluk Intan. Isteri saya orang Seremban. Seremban. Maksud saya yang okey. Yang dia balik selalu Teluk Intan tu apa pasal? Balik tengok rumah tu. Rumah ni saya. Perak ni hari tu PAS punya ketua perbankan Razman. Dia yakin, dia kata dia boleh menang. Boleh merentah dia kata. Dia bagi statement. Ya. Apakah ramalan Razman ni ada berasas di Perak? Sebab saya tengok Perak ni banyak kursi Cina. Ya, kursi Cina. Mana dia boleh menang? Dia kalau kursi Melayu saya rasa dia dah banyak menang. Saya lupa berapa dia menang baru ni. Dia menang 24 lah. 24 kursi kan. So dia banyak menang. Tapi kursi Cina pun banyak juga. Dia macam UMNO, dia banyak kalah UMNO bawah ni, tapi disupport oleh DAP yang banyak kursi menang. Sebab di Perak ni dia banyak kawasan-kawasan bandar macam Ipoh, Teluk Intan, Taiping, Batu Gajah, Gopeng, Lumut, semua Cina. Itu semua kawasan-kawasan DAP. Teluk Intan. Teluk Intan. Semua kawasan Cina. Jadi kecuali PAS ni kalau dia boleh menang, kecuali kalau parti Cina yang berada dalam PN ni, gerakan tu boleh dapat macam 7-8 kursi. Tu saya gerakan 7-8, gerakan 1 tak ada. Itulah masalahnya. Kalau dapat 7-8 saya rasa dia boleh tawar. Kalau gerakan dia tak dapat 7-8 tu. Kalau dia nak undi Cina, dia kena berkawan dengan DAP lah. Tapi PAS tak nak DAP kan? Tapi setakat ni tak nak DAP lah. Tapi akan datang tak tahulah tu. Politik ni macam-macam boleh berlaku. Dulu orang kata UMNO dengan DAP pun
tak boleh berkawan. UMNO dengan PKR pun tak boleh kawan, tapi akhirnya boleh berkawan Boleh juga. Tak tahulah, mungkin akan datang DAP boleh fikir, saya dah kerjasama dengan UMNO, kita tengok macam tak bagus, kita nak kerjasama dengan PAS lah, contohnya lah. Mana tahu kan. Sebab kali yang lepas dia dah sokong UMNO untuk bentuk kerajaan negeri di Perak dengan di Pahang. Mana tahu akan datang dia nak sokong PAS pula, wallahualam lah. Tapi maknanya kena sanggup lah masing-masing menerima, memberi dan menerima lah. Kalau ada sikap tu saya rasa tak ada masalah, boleh lah. Jadi ramalan Razman ni tak mustahil lah. Tak mustahil. Walaupun sukar. Walaupun sukar. Oh. Okey Raden. Saya harap Perak berjaya Raden. Perak ni PAS dah pernah menang dulu. Atau kalau ingat masa Pakatan Rakyat, masa tu Anizar Jamaluddin jadi Menteri Besar. Tapi masa dengan DAP. Yalah, masa tu belum pecah. Belum pecah. Belum ada amanah. Maknanya dia mesti ada DAP lah. Ada DAP dia boleh. Maknanya dia pernah kerjasama dan tak mustahil dia bekerjasama semua, tak mustahil. Macam dia cerai, dia rujuk balik, tak mustahil tu. Dia cerai pun boleh juga. Rujuk balik lah. Mana tahu lah. Oh, jadi Perak ni kiranya agak menarik lah dia. Agak menarik lah. Saya rasa kali ni banyak yang menarik Perak. Perak ni lebih kurang macam Selangor lah. Dia lebih kurang lah. Tapi bersatu dia dengar apa selepas pemilihan baru ni, diam, tak ada. Pemilihan setakat semua ni okey lah. Semua okey, nampaknya macam okey lah. Macam Formula Muhyiddin tu macam diterima lah. Yang siapa yang dia nak menang naik presiden tu menang semua sekali. Okey lah. Cuma tinggal lagi susunan baru. Selepas ni kita tak tahu lagi siapa lantikan semua kan. Kalau Azmin setuju lantikan tu sebagai Susah Agung, itu okey lah maknanya. Dan di Perak ni UMNO banyak masuk bersatu lah. Ramai masa tu masa Peja jadi Menteri Besar sekejap tu. Dia banyak tarik kawan-kawan daripada UMNO masuk kepada bersatu. Okey lah Den, saya rasa cukup lah untuk minggu ni. Cukup ada lagi? Satu isu lagi tu. Satu lagi? Ini isu ni saya walaupun dah lama tapi kita belum sentuh lagi tu. Pelaburan khazanah dengan PNB dalam Fashion Valley ni. Fashion Valley. Fashion Valley. Ini pun satu hal saya tak faham. Ini tu setakat semalam saya baca SPR Fashion Valley. Ketua pengarah, ketua pusat SPR kata pasangan suami isteri yang memiliki Fashion Valley itu sudah 4 kali dipanggil dan tak mustahil dia kata akan panggil kali kelima. Mana dia siasat. Jadi dia antara yang saya baca tu dia kata dia mengesan ada beberapa transaksi yang meragukan dalam Fashion Valley itu. Jadi dia nak macam ni lah. Tapi macam dia mengabaikan khazanah dengan PNB ni tu. Yalah, ada 2 perkara saya nak sebut lah dan timbul isu. Ni saya tengok dalam video pun ada ni. MACC buat video. Saya rasa pertama kali dia buat video tu. Dia buat video, dia tunjuk macam mana dia nak siasat pejabat tu masuk gambar. Ada orang kata sila masuk. Ini siasatan ni, tak boleh lah buat macam drama. Macam drama. Saya ini bukan drama minggu ini. Dia badan-badan penyiasat dia mesti profesional. Ya. Dan dia selagi kita tak siasat dengan sepenuhnya, mana kita tahu dia salah. Ya. Mana kita tahu. Jadi tak usahlah banyak sangat sensasi. Tak usahlah banyak sangat drama-drama. Memberitahu kepada orang ramai. Ini macam drama minggu ini. Macam drama minggu ini. Saya tengok video tu pun saya gelak. Saya harap MACC be more professional lah. Saudara Azam, please. Make your organisation ni respected. Sekarang ni MACC ni orang takut, betul lah. Tetapi matlamat kita bukan takut. Matlamat orang hormat. Hormat, dan orang boleh terima penyiasatan tu adil. MACC cannot put fear in the public. You know, dengan kuasa dia. Orang takut kuasa dia. MACC mesti dihormati dan di respected sebagai badan penyiasat yang memerangi rasuah. Secara peraturan, secara adil. Tapi saya tengok siasatan Fashion Valley ni saya pun tak tahu dia. Yang diserang sangat tu orang yang jual saham. Yang terima peruntukan, pembantuan. Terima bantuan dia jual company. Fashion Valley ni dia jual company. Dia jual kepada PNB ataupun khazanah. Jadi rasuahnya dari mana? Okey lah, MACC
boleh siasat. Tapi mengapa tak dengar siasatan sebelah sana? Ya, itu yang saya heran tu. Selalunya orang yang membeli ni, Ya, ya. dia buat due diligence, dia Ya, buat siasatan. Kalau syarikat itu rugi pun Ya, dia ya. beli juga, itu dia punya hal lah. Ya, ya. Tapi dia mesti ada asas. Ya. Tapi yang disiasat ni orang yang mempunyai yang menjual. Menjualnya. Itu yang saya heran tu. Jadi saya rasa kita kena steady lah. Sebab dalam media dilaporkan sebelum Khazanah dengan PNB melabur dalam Fashion Valley itu tahun 2018, 5 tahun sebelum tu 2012 sampai 2017, 5 tahun berturut-turut syarikat tu rugi. Ya. Jadi pasal apa Khazanah melabur dalam tu? Itu yang patutnya ini yang kena disiasat. Yeah. Sebab dia Khazanah dengan PNB ni bukan badan kebajikan. Yalah, tolong itu orang duit kita. rakyat lah tu. Dan orang Dia yang mesti nak jaga, untung kan? orang yang jaga khazanah ni semua orang pintar. Ya, ya. Saya panggil the smart Malays. Semua ada kat situ. Boleh syarikat rugi pula dia. Macam Kalau mana? gitu saya pun ada syarikat rugi tu, saya nak minta PNB labur juga. Tapi balik kepada MACC lah. Saya harap tak usah sensasi lah. Siasatan ni biar low key. Ya. Tak usah bagi tahu kita cebis maklumat Ya, situ, ya, cebis ya. maklumat sini. Profesional. Kerana rakyat akan membuat kesimpulan. Ya. Dulu kita buat pada 1MDB beginilah. Ya. Sebelum pilihan raya kita kata kita akan tangkap Najib, kita akan siasat tu. Itu belum apa-apa pun. Jadi inilah trend yang berulang. Cara begini. Ya. Ini kita tidak boleh, orang putih kata, weaponize our institution. Institution kita ialah MACC. Ya. Institusi penyiasatan. AG. Ya. Kita tak boleh guna itu sebagai alat untuk perjuangan politik. Untuk Pihak tertentu. Tak boleh. Tak boleh. Barulah rakyat boleh respect. Ya. Itu yang Datuk sebut selalu sistem kita kan. Sistem kita. Itu yang selalu tersebut. Sistem. Saya kembali kepada Kalau sistem kita betul lah itu, ada BB tak berlaku. Dia tak bangkit benda-benda macam ni. Boleh. Jadi saya harap apa lagi kita harap hari-hari tiap minggu kita berharap perubahan. Kita harap tahun kedua menjelang tahun depan, tahun ketiga kita harap ada perubahan lah tu. Kita harap ada perubahan. Nampak perubahan lebih baik lah. Dan Datuk tahun depan Datuk nak tunggu lagi pesta ni, pesta ulang tahun ketiga. Saya tunggulah, tapi saya tak yakin ada perubahan. Saya sebenarnya banyak benda yang saya tak ada keyakinan lah. Sebab saya tak nampak. Saya nampak perkara yang kita buat dulu samalah kita buat sekarang. Sama. Kita lantik AG, kita tak tahu siapa, sebab apa. Kita kata pejabat AG, pejabat pendakwa kita akan ubah, kita tak ubah. Kita lantik hakim, tak ikut proses. Kita buat itu, ini zaman dululah. Reform yang dilakukan tu tak ada beza pun tu. Tak berlaku. Itu yang mengecewakan saya. Tapi tak apalah dia. Kita balik Kelantan lah, makan nasi berlauk. Terima kasih Raden. Okey lah tu. Terima kasih lah. Kita jumpa minggu depan. Okey, jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.